الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة تذكير الإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء ولله لخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقلوبه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita menampakkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk sama-sama kita datang ke rumahnya menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu dengan sedikit masa yang Allah berikan kepada kita, kelapangan masa yang telah Allah berikan kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat, malam ini kita sambung pada hadis yang ke-23 di bawah tajuk amalan yang mulia. Malam ini sejuk sikit. Orang pun tak ramai pakat balik kampung kan. Tadi saya tengah hari tadi saya ada kenduri di Senawang, Seremban. Masa nak patah balik ke sini tu 2 hari jam. Wah, ni orang pakat balik kampung ni. Dah cuti sekolah kan. Nak arah ke arah ke utara jam, nak arah ke selatan pun jam. Kita tahulah. Malam ni mestilah ramai tak ada balik kampung kan. Biasalah. Tapi kita ada online ni, mudah-mudahan ada sambil di kampung ke apa boleh tengok lah, ada dia punya recorded dia semuanya. Baik, hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamlu'an aw tamla'u ma bainas samai wa ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-Qur'anu hujjatun lak aw 'alaika kullu an-nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nama perawi dia Malik bin Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Siapa dia? Nama dia adalah Ka'ab bin Asim Al-Ash'ari. Digelar ataupun kunyahnya adalah Abu Malik. Dia merupakan hadis ini. Al-Ash'ari ini dia digelar sebagai Al-Ash'ari, yang mana dia dinisbahkan kepada kabilah yang masyhur di Yaman. Maka dia digelar ataupun antara gelaran yang masyhur baginya adalah Al-Ash'ari. Dia salah seorang sahabat Nabi SAW yang juga masyhur
meriwayatkan hadis, cuma tak banyak. Dia hanya meriwayatkan hadis sebanyak 27 buah hadis daripada Nabi SAW. Ramai lagi sahabat yang lain yang banyak meriwayatkan hadis yang kita pernah sebut, tentang antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu antara satu-satunya sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Banyak berapa tuan-tuan? Kita baca hadis 40 je, tak sampai 100, 40 je. Tak khatam-khatam lagi. Abu Hurairah sendiri dia meriwayatkan hadis berapa banyak? 5,374. Abu Hurairah meriwayatkan hadis 5,374 buah hadis. Ranking yang kedua, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar kita pernah baca dah, cerita dah tentang manaqib dia, biografi dia. Siapakah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Dia ranking yang kedua, sahabat Nabi yang kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis, sebanyak 2,630 hadis. 2,630 hadis. Kemudian siapa lagi? Yang seterusnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ranking yang ketiga, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 2,286 buah hadis. Ini ranking ketiga. Cukup 3, nak lagi? Yang keempat, tuan-tuan, antara Abdullah bin Umar, kita sebutkan tadi, Abdullah bin Umar dengan Anas bin Malik ini, dan juga Abu Hurairah, 3 orang yang pertama ni, yang top 3 ni, kenapa dia antara mereka ini antara sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis? Kenapa? Pertama sekali, Abu Hurairah, walaupun kalau kita tengok, kita dah baca dia punya biografi di sebelum ni, Abu Hurairah walaupun dia ni lewat masuk Islam lambat, di penghujung hayat, tak adalah penghujung hayat, jadi pertengahan, kita tengok nanti dia punya biografi dia, dia hanya sempat beberapa tahun sahaja bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya 2 ataupun ke 5 tahun, 2 ataupun 3 tahun ataupun 5 tahum bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah satu-satunya sahabat Nabi yang senantiasa berdamping dengan Nabi, berada dengan Nabi, dan dia tidak pernah miss mana-mana kuliah, mana-mana pengajian. Bila mana Nabi SAW meriwayatkan hadis, dia ada dan dia dengar. Itu sebabnya dia antara sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat lain ada yang keluar pergi berperang, sahabat-sahabat lain ada yang keluar pergi berdagang, ada yang Nabi lantik jadi governor, ada yang Nabi lantik pergi jaga wilayah sana, kamu pergi berdakwah di wilayah sana, kamu pergi mengajar Quran di wilayah sana. Jadi sebab itulah tak banyak sebab itulah berbeza, setiap orang sahabat itu peranannya berbeza. Abu Hurairah antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dan paling banyak menghafal hadis. Dia banyak menghafalkan hadis. Tetapi ada sahabat lain yang tak banyak menghafal hadis, tapi dia menulis hadis. Abu Hurairah kata, walaupun aku banyak menghafal hadis, tapi Allah beri kelebihan kepada seorang sahabat yang ni, dia mampu untuk mencatat, salin balik, menulis hadis, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Pun kita dah cerita tentang biografi dia. Baik. Yang tadi Abu Hurairah ranking pertama, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik pula, masa dia kecil juga sentiasa berdamping dengan Nabi SAW. Macam Anas bin Malik, mak dia datang, serahkan kepada Nabi, ya Rasulullah, gunalah Anas bin Malik ni, pakailah, suruhlah dia buat kerja apa, supaya dia sentiasa bersama dengan Nabi. Apa sahaja yang Nabi buat, apa sahaja yang Nabi bergerak, Nabi tidur, Nabi makan, semua Anas duduk dalam rumah Nabi. Anas nampak, dia meriwayatkan hadis Nabi. Nabi mengajar, dia dengar hadis Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu masa kecil lagi dah duduk dengan Nabi. So masa kecil lagi dah dia belajar hadis dengan Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar duduk serumah dengan Nabi sebab kakaknya isteri Nabi. Kakaknya Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anak Sayyidina Umar. Hafsah anak Sayyidina Umar kahwin dengan Rasulullah, kahwin dengan Nabi. Jadi adiknya Abdullah ini dapat duduk bersama dengan Nabi, duduk serumah. Ditengoklah, ditahulah macam mana perbuatan Nabi, sifat Nabi apa, semua dia tahu. Perbuatan Nabi seharian tu, dan dia duduk dalam majlis-majlis Nabi. Jadi dia antara orang yang banyak mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Abdullah bin Abbas. Ni ranking yang keempat. Ranking yang ketiga tadi Aisyah. Aisyah ranking yang keempat. Yang banyak meriwayatkan hadis. 2210 hadis. Tentulah sebab dia isteri Nabi, Aisyah. Kemudian Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. 1660 hadis. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kita bacalah bulan lepas, pengajian yang lepas kita baca tentang manaqib Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kita dah ceritakan tentang ayahnya, siapa ayah dia, Abdullah bin Al-Haram. Dia meriwayatkan sebanyak 1540 hadis. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 1170 hadis. Ini sahabat-sahabat Nabi yang top, yang ranking meriwayatkan hadis. Selain beliau ada lagi Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya lah. Abdullah bin Mas'ud juga adalah sahabat yang banyak berdamping kepada Nabi. Mana majlis Nabi, Nabi masuk masjid, dia akan jaga selipar Nabi, dia akan jaga tongkat Nabi. Dia ambil selipar Nabi, Abdullah bin Mas'ud, dia ambil selipar Nabi, dia akan masuk dekat lengan dia. Satu kat sini, satu kat sini. Dua-dua lengan dia bawa. Dia jaga selipar Nabi. Nabi keluar, Nabi nak pakai, baru dia akan sarungkan, dia pakaikan selipar Nabi. Dan dia juga jaga teko, tempat duduk Nabi. Kita panggil teko lah, ataupun jak lah, ataupun bekas air wuduk Nabi tu dijaga. Nabi dah ambil wuduk, dia akan wudukkan, dia bantu Nabi untuk berwuduk. Abdullah bin Mas'ud. Jadi mana-mana majlis Nabi dia ada, dan dia dengar hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ni kita ada yang kita dah baca dia punya manaqib dia. Baik. Cuba malam ini kita nak sebut, kita nak kaitkan sikitlah. Malam ini kita nak sebut hadis yang diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Haris bin Asim ini, juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, cuma tak banyak dia meriwayatkan hadis. Dia tak banyak meriwayatkan hadis, iaitu 27 buah hadis sahaja. 27 buah hadis kita nampak sikit bagi kita, bagi mereka hebat. 27 hadis yang kita hafal, contoh kalau kita hafal 27 buah hadis, tak sama hafalan kita, kefahaman kita, penghayatan kita bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hafal, walaupun yang meriwayatkan hadis walaupun sebanyak 27 hadis saja. Tak sama. Andai kata 100 hadis yang kita hafal, 100 hadis yang kita baca, takkan sama dengan satu hadis yang sahabat Nabi SAW meriwayatkannya, ataupun satu hadis yang sahabat Nabi menyampaikan kepada umat. Sangat berbeza kefahaman mereka. Mereka dapat direct daripada Nabi, dengar direct daripada Nabi, melihat direct daripada apa dengan mata kepala mereka. Kita dah sebutkan hadis tu dia ada 4. Perbuatan Nabi, percakapan Nabi, penyaksian Nabi, dan juga sifat-sifat Nabi, tingkah laku Nabi, kehidupan Nabi itu bagaimana, rupa bentuk Nabi itu bagaimana, cara Nabi berjalan, bercakap. Dalam Syama'il Muhammadiyah disebut ka'annahu yanhatu min sabab, seolah-olah Nabi ni berjalan seolah-olah sedang menurun daripada cerunan bukit. Itu keadaan Nabi berjalan. Nampak macam berlari laju, tapi Nabi jalan laju. Tapi bukanlah gopoh-gapah macam kita jalan kelang kabut juga. Nabi langkah dia laju, jalan dia laju Nabi. Ka'annahu yanhatu min sabab. Disebut dalam Syama'il. Itu Nabi.
Lepas tu sifat rambut Nabi bagaimana, jubah Nabi bagaimana, semua disebut dalam hadis. Itu hadis 4 yang kita sebutkan tadi. Baik. Okey, tu ringkas dia. Abu Malik ini meletakkan sebanyak 27 buah hadis. Dan dia wafat pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akibat sakit taun. Dia diserang sakit taun, jadi dia wafat pada zaman zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Baik. Itu berkenaan dengan Abu Malik. Dia melakukan hadis di mana baginda Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman. Ada satu hadis yang lain, dalam hadis yang lain dengan matan yang berbeza disebut an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu juga separuh daripada iman. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Dan hadis ini kalau tak silap saya pernah cerita, hadis ini sangat popular. An-nazafatu minal iman, hadis ini popular. Banyak orang buat poster. Dulu zaman saya belajar pun, saya pernah cerita rasanya kat sini ataupun tempat lain. Zaman saya belajar dulu, saya tulis dekat kertas besar-besar, an-nazafatu minal iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatu minal iman. Ambil selotip kertas tu, tampal dekat dapur rumah sewa. Tampal. Semangat kita nak melakukan hadis kan. Kebersihan itu separuh daripada iman. Dengan niat, tak adalah orang tinggal pinggan dah makan, tinggal pinggan tak basuh, tinggal belonggok dekat sinki. Rumah sewa, tuan-tuan tahulah. Siapa yang pernah jadi student duduk rumah sewa dia tahu. Pinggan belonggok, saya ni tak suka macam tu lah. Saya mungkin PL je begitu, memang bersih sikit lah. Tengok pinggan, kita rasa tak selesa lah. Pinggan belonggok dekat sinki, apa semua, dapur kotor, berkecah, apa semua ni. Jadi tulislah qala Rasulullah SAW, an-nazafatu minal iman. Tampal, letak terjemahan, kebersihan itu separuh pada iman. Dengan harapan kawan-kawan kita yang duduk serumah ni, atau yang mana-mana yang datang menumpang ni apa semua, pakai-pakailah basuh pinggan, pakai-pakailah kemas dapur kan. Datang budak-budak yang baru belajar hadis ni, sama-sama kawan-kawan kita yang baru belajar hadis ni, dikoyakkan poster tu. Tah bila saya tak tahulah. Kemudian esoknya tu lah baru saya perasan. Dikoyakkan poster tu, siap. Bila nak koyak tak boleh sebab saya dah selotip. Nak koyak tak boleh, tinggal dikesan, siap bakar ni. Lepas tu dia bising, dia marah. Apa ni dia kata? Sebarkan hadis dhaif, meriwayatkan hadis dhaif. An-nazafatu minal iman, hadis dhaif, tak boleh disebarkan, tak boleh diamalkan. Bising. Jadi kita tenanglah, kita tenang. Kita tahulah sebab kita ni masih lagi talibul ilmi, kita masih lagi belajar. Memang betul hadis an-nazafatu minal iman, hadis ni hadis dhaif, tetapi maknanya sahih. Kerana ada hadis yang sahih kita baca malam ini, at-tuhuru syatrul iman. Ini hadis sahih. At-tuhur syatrul iman, maksudnya sama. An-nazafatu minal iman, at-tuhur syatrul iman, dua-dua ni maksud sama. Lafaz berbeza, matan berbeza, maknanya sama. Kebersihan itu separuh dari iman. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu separuh dari iman. At-tuhur syatrul iman, bersuci, kebersihan itu juga sebahagian dari iman. Dua-dua maknanya sama. Maknanya sama, jadi ulama kata maknanya sahih, maknanya sama, tak jadi masalah, tak ada masalah. Cuma matannya berbeza. Bila matan berbeza, setengah perawi setengah perawi hadis dia dengar dan dia hafal, oh Nabi sebut an-nazafatu minal iman, dia sebut, dia hafal. Sahabat-sahabat yang lain, perawi-perawi yang lain, muhaddis yang lain, didengar, didapat at-tuhur syatrul iman, kebersihan separuh beriman. Yang ni dapat an-nazafah, yang ni dapat at-tuhur. Kan berbeza, matan berbeza. Sebab tu dia kadang-kadang dalam hadis ini, dalam ilmu hadis ni, dia kadang-kadang bukan kita terus nak tolak hadis ni sahih ke dhaif, kita nak terus serat, tak, tidak. Walaupun kalau bila kita tahu hadis ini dhaif dari celah mana? Dari segi apa yang dia ni katakan dia ni dhaif, hadis ni dhaif.
Nak kena tahu dulu. Bila kita baca hadis, ustaz, kita dengar hadis, ustaz tak boleh baca hadis ustaz. Hadis ni dhaif. Contoh. Kita dah pernah sebut hadis dhaif bukan kita boleh tolak, bukan kita mesti tolak, tidak. Hadis dhaif bukan bermaksud hadis yang lemah. Ini banyak salah faham orang. Bila sebut hadis dhaif, oh hadis ni lemah. Bila lemah tak kuat lah. Tak kuat tak boleh pakai. Tak boleh ambil amal dan sebagainya. Ini adalah salah satu orang kata salah faham tentang kedudukan martabat hadis. Hadis ni dia ada 4. Hadis ni dia ada 4. Yang paling tertinggi sekali adalah sahih. Hadis sahih. Selepas Al-Quran ni tak ada petikai. Al-Quran tak ada sahih dhaif, memang dia dah tulis dah sahih dah. La raiba fi, zalikal kitab la raiba fi. Itu Al-Quran. Tidak ada yang diragui. Tak boleh nak orang kata Quran ni ada yang ayat yang tak boleh pakai apa tak. La raiba fi, ni Quran. Yang kedua adalah hadis. Ni sumber syariat yang kedua ni. Tapi ranking yang pertama hadis sahih. Dan dia ada 5 syarat kedudukan hadis sahih tu. Dia ada 5 syarat. Kemudian hadis hasan. Selepas sahih, ranking yang kedua hadis hasan. Ranking yang ketiga baru hadis dhaif. Dan yang keempat hadis maudhu', hadis palsu. Jadi 3 yang ke atas kita boleh terima. Hadis sahih, bab solat, hukum solat, berapa rakaat maghrib, berapa rakaat isyak, bila masuk waktu maghrib, bila masuk waktu isyak, apa syarat sah maghrib, apa syarat sah solat, syarat rukun dan sebagainya apa semua, mesti merujuk kepada hadis sahih. Nak buat satu hukum, nak keluar satu hukum, mesti merujuk kepada hadis sahih. Nak berhujah kepada satu perkara, mesti merujuk kepada hadis sahih. Lagi yang pertama. Jadi kedudukan yang pertama adalah hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan ni macam mana? Contoh hadis hasan. Hadis hasan ni dia kurang sedikit syarat yang ada pada hadis sahih. Kita baca sikit syarat hadis sahih apa? Yang pertama, sanadnya bersambung. Contoh kita baca malam ni, Abu Malik bin Haris bin Asim, dia ni diriwayatkan hadis ini daripada siapa? Hadis ini diriwayatkan daripada siapa? Contoh kalau hadis ini adalah, kalau kita tengok perawi hadis ini adalah Muslim, Imam Muslim ambil hadis ini daripada siapa? Kalau kita baca hadis tu, ditulis itu bawah tu dalam kurungan riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Kalau Bukhari, kalau Muslim, ini tidak menjadi masalah. Riwayat Bukhari, Muslim, tuan-tuan tak perlu petikai lagi dah. Kita dah kenal lah, ini perawi ni memang sebab dia meriwayatkan sahih. Dia ada sahih Bukhari, dia ada sahih Muslim. Tak perlu dipertikaikan. Tapi kalau yang riwayat yang lain, mungkin perlukan kajian. Jadi pengkaji hadis ni dia akan kaji tentang sanad dulu. Siapa perawi hadis? Apa rantaian dia? Jadi kalau sanad dia, rantaian hadis itu, silsilah hadis itu terputus, maka dia akan jadi hadis munqati'. Hadis yang terputus sanad dia. Tapi kalau hadis dia bersambung, an Abdullah, an ataupun haddatsana min, haddatsana, sampailah haddatsana ataupun min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya silsilah rantaian sanad itu direct sampai kepada hadis, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang dinamakan sanad yang bersambung. Ini syarat pertama bagi hadis sahih. Syarat yang kedua, periwayat pula. Periwayat yang adil. Yang tadi yang kita sebut tadi, sahabat ni, perawi-perawi ni, setiap rantaian itu bukan orang sebarangan. Yang meriwayatkan hadis ini bukan orang yang sebarangan. Perawi-perawi ni mesti adil. Kalau sebut adil ni keseluruhan lah, dengan kefakihan, tawadhu' dan sebagainya. Kemudian yang ketiga pula, dhabit, ingatannya kuat. Bukan seorang yang ingatan yang lemah, bukan seorang yang cikai-cikai punya. Nak jadi perawi hadis, ingatan mesti kuat. Ada syarat-syarat bagi perawi hadis. Kan? Dia ada cerita detail. Yang keempat,
selamat ataupun terpelihara daripada segala kecacatan. Hadis tu tak ada benda yang tercacat cela. Kemudian tiada illah. Yang kelima, tiada illah. Tiada satu sebab sedikit pun yang boleh mencacatkan hadis. Tiada illah bermaksud tiada satu sebab ataupun tiada satu illah ataupun keburukan, penyakit ataupun keburukan yang boleh mencacatkan hadis, yang boleh merosakkan hadis ataupun yang boleh merubah martabat hadis itu daripada sahih kepada dhaif, ataupun paling tidak diturun kepada hasan, sahih kepada hasan. Tetapi tiga yang awal ni, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, tiga-tiga ni boleh pakai. Cuma cara penggunaan itu berbeza. Kalau hadis dhaif boleh pakai untuk fadail amal, untuk berhujah tidak, untuk nak buat hukum tidak, mesti rujuk kepada hadis sahih. Boleh tuan-tuan? Macam pening tuan-tuan, kan? Kan? Tak apa tuan-tuan, ambil yang pertama saja, hadis sahih. Kita nak baca hadis yang sahih belaka. Kalau ada yang baca hadis hasan pun boleh, tak ada masalah, boleh diterima. Hadis hasan banyak diriwayatkan dalam Jami' Tirmizi. Kalau kita buka dalam Sunan Tirmizi, kebanyakannya disebut sebagai hadis ini adalah hadis hasan. Ada yang hadis hasan sahih, hasan gharib, dia ada kategori-kategori dia, hasan li ghairi dan sebagainya. Tetapi hadis dhaif ini banyak orang di kadang-kadang ada diserenda. Betul ke hadis sahih dhaif sahih? Dhaif bukan bermaksud hadis lemah. Kita sebut dah sebelum ini, kita dah sebut banyak kali. Hadis dhaif bukan hadis yang lemah. Cuma hadis dhaif adalah hadis yang tidak menepati syarat hadis sahih. 5 syarat hadis sahih tu tak ada dalam hadis dhaif. Kalau tak ada, di dhaif lah. Itu je. Bukan bermaksud hadis dhaif ni adalah hadis lemah, tidak. Berbeza yang keempat, hadis yang keempat yang kita sebut sebagai hadis maudhu', iaitu hadis palsu. Hadis palsu ni tuan-tuan, bukan zaman kita baru nak jumpa ataupun baru timbul hadis palsu ni, tidak. Dulu zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman sahabat-sahabat dulu dah ada hadis palsu ni. Benda-benda palsu ni, benda ni banyak lah. Semata-mata kita tengok apakah tujuan hadis palsu. Kalau zaman kita ni orang kata hadis ni hadis palsu. Tapi kadang-kadang hadis tu tak palsu pun. Cuma kadang-kadang kita tak jumpa perawi dia, tak jumpa syarat-syarat bagi perawi, tak jumpa dia punya isnad dia, sanad dia. Maka kadang-kadang kita sangkakan hadis itu, ni para pengkaji hadis menyangka hadis itu adalah hadis palsu. Contoh saya bagi. Tuan-tuan biasa dengar hadis talabul ilmi ataupun utlubul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri China. Biasa dengar kan? Kalau sekolah agama dulu, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China. Dia ada lagu lagi, lagu nasyid, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China, ada hadis. Maka para pengkaji hadis keluarkan hujah, bawa hujah, mengatakan hadis ini adalah hadis palsu, kerana sekali-sekali hujah mereka. Tetapi ada juga ulama yang bawa datang hujah mereka yang lain. Dia kata hadis ini tak sampailah palsu, tak sampai palsu pun, cuma hadis dhaif sahaja. Tapi dhaif yang berat. Ada yang kata dhaif yang berat. Tapi dia tak menjadi masalah. Dia bukan nak cerita tentang hukum. Dia bukan nak cerita tentang hukum solat ke apa. Dia cerita pasal tuntutlah ilmu, galakan menuntut ilmu tu bagus. Walaupun ke negeri China, itu maksudnya sejauh ke negeri China pun pergilah. Pergilah sampai ke negeri China pun. Macam itulah diibaratkan. Tapi cuma dibincangkan oleh ulama hadis tentang status hadis ini palsu ataupun dhaif. Sebab dia ada masalah dekat dia punya isnad, masalah dekat dia punya perawi, rantaian dia. Okey, tu untuk hadis yang lain. Al-jannatu tahta aqdamin ummahat. Syurga itu ni formula. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini biasa tuan-tuan biasa pernah dengar kan? Ada lagu Aisyah kan? Ada lagu syurga di bawah telapak kaki ibu. Ulama hadis mengkaji, buat kajian. Hadis ini rupanya hadis palsu.
Kita pun. Tapi ada kajian-kajian yang lain pula, ulama lain datang kata tak sampai palsu pun. Cuma sebahagian ulama besar mengata hadis ni palsu. Ada yang kata tak sampai palsu pun, tapi dia dhaif, tapi dhaif yang berat. Walau bagaimanapun kita jangan pening. Ini bukan kerja kita nak palsu ke nak apa, nak dhaif, bukan kerja kita. Cuma bila kita jumpa hadis, bawa pada ustaz, bawa pada alim ulama, minta rujukan. Minta ustaz, hadis ni boleh baca ke? Hadis ni boleh amal ke? Dia hadis ni sahih ke, dhaif ke, palsu ke apa? So mintakan rujukan, bawakan rujukan. Jadi ustaz-ustaz ataupun pengajar dia mungkin dia ada sandaran dia, ataupun dia ada dia punya hujah dia bawa ke hadis ni sebenarnya hadis ni diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Hadis ni sebenarnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Tapi cuma sanad ni bi isnadihi dhaif. Cuma sanadnya dhaif. Tapi maknanya tidak punya masalah. Tetapi kebanyakan hadis palsu, kebanyakan hadis palsu ini yang masalahnya adalah kepada matan. Tapi kalau matan ni mengarut sangat, contohlah hadis ada hadis Al-Bazinjan, syifa'un min kulli da'. Terung itu penawar bagi segala penyakit. Betul tak? Kan? Terung itu, makan terung itu adalah penawar daripada segala penyakit. Betul ke hadis ni? Pakat makan terung Melaka lah balik ni, buat sayur terung, masak terung. Contoh, rupanya tak ada sanad yang sahih. Rupanya hadis ni adalah hadis palsu. Kenapa buat hadis palsu? Mesti ada tujuan. Siapa yang ciptakan hadis palsu ni, mesti dia ada tujuan. Rupanya dia adalah penjaga jual terung. Contoh. Rupanya dia penjaga jual terung, dia jual sayur. Ini contoh salah satu. Tuan-tuan, saya nak cerita hadis palsu ni, cerita hadis palsu ni kita sebutkan tadi, dia bukan zaman kita. Dia bukan muncul zaman kita. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin dulu, bagaimana mereka nak mengukuhkan kedudukan mereka, pemerintahan mereka, penyokong mereka. Ini zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, zaman Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Penyokong Sayyidina Ali ni, mereka mencipta hadis-hadis palsu untuk nak menyokong kepimpinan Sayyidina Ali menjadi khalifah. Tak lain tak bukan, tujuannya adalah untuk politik. Bila kita sebut politik ni, politik dulu lah, politik zaman Khulafa Ar-Rasyidin ni. Zaman dulu dah ada hadis palsu. Tujuannya adalah untuk dapatkan sokongan politik. Sokongan ni, dia yang sepatutnya, Sayyidina Ali ni yang sepatutnya menjadi khalifah, bukan Muawiyah. Contoh, bukan sahabat-sahabat yang lain. Dulu tuan-tuan, selepas wafatnya baginda Nabi SAW, selepas Nabi wafat, siapa khalifah? Abu Bakar kan? Selepas Nabi SAW wafat, khalifah yang dilantik yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar dilantik secara syura, secara mesyuarat, secara syura lah, berbincang di kalangan sahabat-sahabat yang besar. Mereka buat keputusan, majoriti menyokong Abu Bakar. Abu Bakar naik jadi khalifah yang pertama. Dengan beberapa alasan yang kukuh. Abu Bakar teman Nabi ketika berhijrah. Abu Bakar antara sahabat yang rapat. Dia yang pertama masuk Islam. Majaklah hujah-hujah, jadi menang ke Abu Bakar. Menang ke Abu Bakar, Abu Bakar naik jadi khalifah yang pertama. Kemudian selepas Abu Bakar wafat, lepas Abu Bakar wafat, naik pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab. Umar naik, macam mana? Umar ni tak pening, tak jadi masalah. Sebab sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar yang dah calonkan Umar ni. Dia awal-awal dah calonkan Umar, kalau aku wafat, Umar ni jadi khalifah. So Umar ni tak ada masalah, tak ada bantahan. Sebab khalifah yang dulu, Abu Bakar telah mencalonkan Umar sebagai pengganti dia. So Umar naik jadi khalifah. Bila Umar naik jadi khalifah, selepas 10 tahun memerintah, akhirnya Umar dibunuh. Berlaku pengkhianatan, Umar dibunuh. Siapa bunuh Umar? Yang bunuh Umar adalah Abu Lu'lu' Al-Majusi. Abu Lu'lu' Al-Majusi, orang Majusi. Orang daripada luar, dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, orang datang dari luar. Hamba kepada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah. Dia hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Khadam kepada Mughirah bin Syu'bah.
Masa zaman Sayyidina Sayyidina Umar ni dia tak suka orang asing. Dia kata aku paling tak suka orang-orang asing masuk ke Madinah. Dia paling tak suka orang warga asing. Bukan warga asing macam ni lah, jangan salah faham tak. Tapi ni prinsip dia. Kerana bila terlalu ramainya warga asing, dalam Madinah ni, maka akan berlaku kekecohan. Mereka akan datang bawa, masing-masing akan bawa budaya masing-masing. Masing-masing akan bawa cara masing-masing. Sikit sebanyak dia akan mempengaruhi budaya yang berada di Madinah pada ketika itu. Orang asing ni dia bukannya ada kepentingan dalam Madinah tu. Datang hanya nak menjaga, datang hanya nak cari pendapatan, datang hanya nak cari duit, lepas tu dapat duit balik kampung dia, balik negeri asal dia. Ni orang warga asing. Umar tak suka. Jadi yang bunuh Sayyidina Umar ini warga asing, orang asing yang bukan orang Madinah. Abu Lu'lu' al-Majusi. Tengah solat subuh, dia datang, dia tikam Sayyidina Umar. Jatuh Sayyidina Umar. Kita ringkaskan cerita. Umar pun wafat. Tapi sebelum Umar wafat, Umar disempat dalam keadaan dia nazak ataupun dia sakit tu, dia sempat berpesan dan dia sempat mencalonkan 6 orang. Dia sempat mencalonkan 6 orang sahabat. Dia tak tahu nak lantik siapa masa tu. Jadi dia letaklah 6 orang. Antara dalam 6 orang ni, dia lantik 6 orang. 4 ni dia tarik diri. 4 tarik diri. Orang sahabat 4 tarik diri, tak sanggup. Tinggallah 2 orang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu antara 6 yang dicalonkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu juga 6 daripada yang dicalonkan. Jadi 4 tarik diri, yang Sayyidina Umar calon 6, 4 tarik diri, tinggal 2. Tinggal Sayyidina Ali dan juga tinggal Sayyidina Uthman. 2 ni tak tarik diri, dia okey je. Tak apalah, Umar dah calon, dia okey je. Tapi tengoklah orang-orang Madinah, sahabat-sahabat sokong siapa. Maka dia buat pungutan suara. Dah azan ke? Maka dia buat pungutan suara. Maka Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu bertindak sebagai orang yang mengambil pungutan suara. Dia jadi SPR lah masa tu. Abdul Rahman bin Auf jadi SPR. Okey, kau sokong siapa? Ali. 1. Kau sokong siapa? Uthman. 1. Ni Ali, ni Uthman. Kumpul dapat sebahagian, sekelompok ataupun sebahagian nama, dapat SD lah, SD bahasa sekarang kan. Dapat SD untuk Sayyidina Ali dan juga untuk Sayyidina Uthman. Dari situlah bermulanya perkataan Syiah. Syi'atun Ali, Syi'atun Uthman. Wa kana min Syi'atun Ali wa kana min Syi'atun Uthman. Ini penyokong Ali, ini penyokong Uthman. Bawa berbincang. Tengok keputusan pukul 9 suku malam contoh, kan? Buka TV3. Tengok keputusan. Kira undi menang kepada Sayyidina menang kepada Sayyidina Uthman. Majoriti menyokong Sayyidina Uthman dengan beberapa alasan. Baiklah, Uthman menang. Majoriti naik jadi khalifah yang ketiga. Yang geng Ali tadi ni, Perwali Ali tadi tak puas hati. Biasalah, kan? Yang disokong tak naik. Maka kat situlah mulalah sikit orang nak buat hadis palsu. Ni cerita dia. Datanglah hadis-hadis palsu yang nak menyokong kepimpinan Ali dan sebagainya. Tapi tak dilayan masa tu. Sebab dah dilantik dah. Khalifah dah hadir dah, ditabalkan dah rasmi dah. Dah kat sumpah semua dah settle. Sayyidina Uthman. Selepas 12 tahun Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Uthman sangat adil, tuan-tuan. Sangat adil. Dia orang yang sangat, kalau kita baca tentang manaqib Sayyidina Uthman ni, orang yang paling bahasa Jawa panggil apa? Polite apa? Soft spoken. Sayyidina Uthman pandai berpolitik, pandai pujuk, tarik pengaruh dan sebagainya, buat rundingan pandai, diplomasi hebat. Sayyidina Uthman. Kalau kita baca panjanglah cerita Uthman ni. Tapi walaupun begitu, ramai juga orang tak puas hati tentang pemerintahan Sayyidina Uthman. Kononnya Uthman ni belot,
Osman ni kronisme, lantik gambar-gambar daripada kalangan adik-beradik, di kalangan saudara mara, tak puas hati, buat macam-macam tuduhan, buat macam-macam fitnah, keluar macam-macam hadis palsu, memburukkan Sayyidina Osman. Keluar sebagai hadis palsu, memenangkan Sayyidina Ali. Ini dia zaman tu. Maka datang orang-orang daripada Basrah, sekelompok manusia datang daripada Basrah, masuk ke Madinah, melakukan pemberontakan, melakukan kekecohan. Ketika mana sahabat-sahabat Nabi SAW pergi menunaikan haji, sahabat-sahabat yang besar ni, Aisyah apa semua ni, Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang besar-besar ni semua pergi buat haji. Dia ambil peluang, Uthman tak pergi masa tu, Uthman jaga Madinah. Maka berlaku kekecohan dalam bandar Madinah. Maka akhir pendek cerita, mereka kepung rumah Uthman dan akhirnya mereka bunuh Uthman. Uthman khalifah yang ketiga dibunuh oleh pemberontak yang kononnya terpedaya, yang kononnya nak menegakkan Islam, konon nak menjatuhkan kerajaan-kerajaan yang corruption dan sebagainya. Contoh Uthman yang dibawa fitnah-fitnah yang dicanang oleh pemberontak, tetapi sebenarnya mereka ada tujuan yang lain semata-mata untuk nak menaikkan, mereka dengki, khianat dengan Uthman, nak naikkan Sayyidina Ali. Baik. Jadi Uthman dibunuh. Teringkaskan cerita. Kemudian bila Uthman dibunuh, keadaan lagi teruk. Sahabat-sahabat Nabi marah. Sahabat-sahabat yang tak puas hati marah. Siapa pembunuh, siapa yang bertanggungjawab semua ni? Ketika itu Ali ada di Madinah. Kita azan dulu.
Muhammadur Rasulullah. Baik, kita sambung sikit. Tak panjang lah cerita pasal Ali tadi. Panjang pula kan. Baik, cuma kita nak kaitkan tentang hadis palsu yang kita bacakan tadi, ya. Empat martabat hadis: hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan juga hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Dan hadis palsu ini dia timbul awalnya dulu masa zaman ketika mana penyokong-penyokong Sayyidina Ali nak memenangkan Ali. Mereka mendakwa Ali lah yang selayaknya untuk memerintah, untuk naik jadi khalifah, bukannya Uthman sebelum ini. Keluarlah balik hadis-hadis ni. Ataupun ketika berlaku peperangan Siffin, antara tim ataupun pro Sayyidina Ali dan juga pro Sayyidina Muawiyah, mereka berperang, masing-masing mengeluarkan hujah untuk memenangkan penyokong ni cerita penyokong-penyokong ni. Ali tak ada apa-apa pun, Ali okey je, Sayyidina Ali okey je, sahabat-sahabat yang lain okey je. Tetapi kelompok-kelompok yang menyokong ni, yang datang ni, dan sebahagian yang menyokong Sayyidina Ali ni adalah pemberontak-pemberontak yang datang daripada luar, masuk ke Madinah. Mereka ini dah pegang Madinah. Jadi Ali kata, nak tak nak, aku kena ambil juga tampuk kepimpinan ni, ambil juga kerajaan Madinah ni, kalau tak lagi teruk. Ketika itu dah jadi dua kelompok. Satu yang marah kepada pemberontak, marah kepada kes pembunuhan Sayyidina Osman. Siapa bunuh Sayyidina Osman, tangkap. Siapa yang bunuh Sayyidina Osman, tangkap dia dan bunuh dia. Qisas. Hukum qisas, jalankan hukum qisas. Tangkap pembunuh Sayyidina Osman, kerana yang membunuh, mereka bunuh itu adalah khalifah. Mereka telah membunuh khalifatul muslimin. Tangkap dia dan bunuh dia. Jadi tak ada siapa yang dapat membuktikan siapa yang membunuh. Sebab ramai yang kepung. Ramai pemberontak-pemberontak datang ke rumah Sayyidina Osman, kepung rumah Sayyidina Osman, ramai-ramai masuk. Ketika Sayyidina Osman sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran, dia ditikam, dia dibunuh. Dia dibunuh. Kata, saya lupa sahabat Nabi SAW, Sayyidina Osman sendiri, dia mimpi. Dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Pada siangnya dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah dan juga Sayyidina Umar, dan juga Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Osman, hari ini kamu berpuasa dan nanti kamu akan berbuka dengan aku di syurga. Isyarat Nabi, pada hari itu dia akan syahid, dia akan dibunuh. Kamu berpuasa hari ini dan kamu akan berbuka dengan aku di syurga. Itu menandakan Osman akan syahid, Osman akan dibunuh. Dia dibunuh ramai kelompok yang kepung rumah dia, tak tahu siapa bunuh. Jadi sahabat-sahabat menuntut pembelaan, menuntut keadilan. Siapa yang bunuh Osman, tangkap dia, kita bunuh dia, hukum dia. Jadi tak ada siapa yang boleh membuktikan. Naik Sayyidina Ali jadi khalifah, Ali pun tak boleh nak buat, nak jatuhkan hukuman. Semua mendesak, sahabat-sahabat yang lain mendesak Sayyidina Ali, jalankan hukuman. Tangkap pemberontak, jalankan hukuman. Siasat, siapa yang bunuh Osman, kita bunuh dia. Sayyidina Ali kata, aku nak bunuh siapa? Aku nak tangkap siapa? Tak tahu. Ramai ni, nak tangkap ramai ni. Kalau tangkap seorang, orang lain akan jadi bergaduh, berperang, lagi akan teruk lagi. Jadi Sayyidina Ali tak dapat nak tangkap, nak buat keputusan. Kes masih lagi disiasat. Dan sebagai lagi kelompok-kelompok di kalangan pemberontak ni datang. Dia kata memang patut pun Osman mati. Memang patut pun Osman mati. Ini geng pemberontak ni. Mereka mengeluarkan dalil, macam-macam dalil. Tengok-tengok datang tu adalah hadis palsu. Sebab tu tuan-tuan, kita berhenti kat situlah cerita Osman dan Ali ni, kita berhenti kat situ. Sebab tu tuan-tuan, hadis, bila kita belajar hadis ni, tambah lagi bila kita sebut tentang hadis palsu ni, dia memberikan satu kesan yang besar. Kalau kita salah meriwayatkan, salah meriwayatkan dan kita tak tahu apakah status hadis tersebut, rupanya hadis palsu. Kadang-kadang inilah yang pernah berlaku zaman Khulafa' Ar-Rasyidin,
mereka menggunakan ahli palsu untuk memenangkan kelompok mereka. Begitu juga zaman kejatuhan Bani Umayyah, kejatuhan Bani Umayyah, selepas Khalifah Sayyidina Ali dibunuh, naik Hasan serahkan kepada Muawiyah. Lepas Muawiyah dilantik anaknya Yazid bin Muawiyah. Muawiyah ni, kerajaan Muawiyah ni adalah daripada Bani Umayyah. Tuan-tuan kalau kenal nama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, nama yang selalu kita dengar kan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia adalah daripada Bani Umayyah. Dan selepas beberapa tahun, kalau tak salah saya 40 tahun begitu, Bani Umayyah ini jatuh. Bani Umayyah, kerajaan pemerintahan Bani Umayyah ini jatuh hanya disebabkan hadis palsu. Bahaya tuan-tuan bila kita salah meriwayatkan hadis palsu. Maka selepas itu naiklah kerajaan Abbasiyah. Naik pula kerajaan Abbasiyah. Tak apalah, kita berhenti di situ. Matan tak habis baca lagi. Begitulah kita sebutkan tentang hadis tadi. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tiga ini kita boleh pakai, selamat. Cuma yang keempat, maudhu' ini jaga-jaga. Jangan diambil, jangan dipakai, dan kita tengok siasat dulu, betul palsu ataupun tidak. Kalau dia melibatkan hukum dan sebagainya, maka hati-hati. Baik, kita berhenti sampai situ. Kita sambung matan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan, yakni timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi ruangan mizan, yakni antara langit dan bumi. Pahalanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, sembahyang itu cahaya. Wasadaqatu burhanun, sedekah itu adalah keterangan, yakni bukti. Wasabru diya'un, dan sabar itu juga memberikan cahaya. Wal Qur'anu hujjatul lak au 'alaika kullu nasin yaghdu, dan setiap Al-Quran itu adalah hujah. Al-Quran itu boleh menjadi hujah bagimu atau hujah ke atasmu. Setiap manusia berusaha, maka dia menjual dirinya, sama ada kepada Allah dengan melakukan ketaatan, atau menjual dirinya kepada syaitan dan menjual dirinya kepada hawa nafsu dengan melakukan kemaksiatan dan kemurkaan kepada Allah. Faba'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, maka ada yang membebaskannya daripada kehinaan dunia dan azab akhirat, dan ada yang membinasakannya dengan melakukan kemaksiatan. Jadi tuan-tuan, hadis ini panjang, cuma kita ambil beberapa perkara saja dalam hadis ini. Yang awal disebut at-tuhur syatrul iman, kebersihan itu, bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Disokong daripada ayat hadis Nabi, ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertaubat dan orang yang sentiasa mensucikan diri. Satu yang bertaubat, yang kedua mensucikan diri. At-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Mudah untuk kita faham. Kebersihan, kesucian itu, kemurnian itu tanda orang beriman. Orang beriman ini bersih, sentiasa berada di kana bersih. Tak semestinya 24 jam berwuduk, tidak. Tetapi pakaiannya bersih, mulutnya bersih, tangannya bersih, hatinya bersih, tingkah lakunya bersih, percakapannya bersih. Bukan hanya bersih pada pakaian, nampak baik alim dengan jubah, dengan kopiah, dengan serban, dengan apa semua, tapi tutur kata yang keluar daripada mulutnya suatu perkara yang tidak bersih. Jadi at-tuhur syatrul iman ni general, merangkumi keseluruhan. Bukan hanya pada pakaian, bukan hanya pada tubuh badan, tetapi keseluruhan tindak tanduk perlakuan kita mestilah mencirikan seorang iman,
seorang yang beriman, yang kata orang beriman itu dia bersih. Yang kedua disebut dalam hadis ini, subhanallah tamla'ul mizan, alhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani bainas sama'i wal ardh. Galakan kepada kita untuk kita banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, hanya sebut satu subhanallah boleh memberati timbangan mizan ataupun timbangan neraca pahala kita. Dan kita sebut subhanallah walhamdulillah, pahalanya meliputi langit dan bumi. Pahalanya meliputi langit dan bumi. Berapa banyak kita zikir lepas solat? Subhanallah 33, alhamdulillah 33. Itu kalau duduk zikir lah. Kalau duduk zikir. Kalau tak zikir, lepas bagi salam, bangun, start motor, balik. Terlepaslah tuan-tuan peluang untuk nak memenuhi timbangan neraca tuan-tuan dengan pahala berzikir, walaupun dengan satu subhanallah, satu alhamdulillah yang memenuhi antara langit dan bumi. Banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wassalatun nurun. Salat itu adalah cahaya. Apa maksud dia? Salat itu cahaya? Adakah orang solat ni muka dia bercahaya? Itu salah satunya lah. Orang yang menjaga solat, menjaga ibadah solatnya, wajahnya bercahaya, itu satulah. Tapi yang paling penting, kita nak cahaya dalam kubur. Cahaya dalam kubur kita. Orang yang mendirikan solat, hatinya bercahaya. Bila hatinya bercahaya, maka cahaya itu akan menerangi dia untuk membawa dia, mengarahkan dia ke arah kebaikan. Orang yang jaga solat ni, hatinya bercahaya, dan cahaya itu yang menerangi jiwa dia, yang akan hati dia ni akan terarah kepada perkara kebaikan. Dia duduk dalam cahaya, bukan dia duduk dalam kegelapan. Dia tidak duduk dalam kegelapan. Orang yang solat ini, dia tidak duduk dalam kegelapan, dia duduk dalam cahaya. Maka nanti dalam kuburnya pula bercahaya. Baik. Kemudian wassadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Maksudnya bukti apa? Kita bukan bersedekah dengan air liur. Kita bukan hanya sedekah dengan senyuman. Kata senyum tu sedekah, bukan dengan senyuman saja. Kita sedekah, kita bawa keluar harta. Harta kita itu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan itu bukti. Berapa ringgit? RM1 itu bukti. Berapa duit? RM5, RM10, itu bukti kita ke akhirat. Dia akan jadi saksi. Benda yang kita keluarkan masuk ke mana, pergi ke mana, guna untuk apa dan sebagainya, itu bukti. Harta kita yang kita sayang itu akan menjadi bukti. Bila mana kita keluarkan sedekah itu, dia akan memberikan syafaat kepada harta ni yang kita sayang ni. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu infakkan, kamu sedekahkan apa yang kamu sayang. Tuan-tuan sayang apa? Harta lah kan. Biasa orang sayang harta lah. Tapi jangan sedekah semua. Kalau balik nak makan apa pula? Sedekahlah mengikut atas kemampuan kita. Itu yang akan menjadi bukti kita di akhirat. Kemudian kita ambil yang last. Wa sabru diya, sabar itu cahaya, dan Al-Quran, wal Quran hujjatun. Al-Quran ini sebagai hujjah. Al-Quran ini adalah sebagai hujjah. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang beramal dengan Al-Quran, di akhirat kelak, Al-Quran dia akan bangkit, duduk sebelah kita. Malaikat datang nak tanya macam-macam. Malaikat nak tanya, ma rabbuka, man nabiyuka, wa ma imamuka, dan sebagainya. Yang jawab ni Quran yang jawab. Ma kitabuka, apa kitab kamu, pegangan kamu, panduan kamu, apa panduan kamu masih hidup, kitab kamu masih hidup, pegangan kamu masih hidup. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amalkan dalam hidup kita, dia akan tolong jawab. Kita duduk relax je, tidur je lah dalam kubur, dia akan jawab. Syaratnya baca Quran, amal dengan Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut,
Manusia ini dia akan masuk syurga tingkatan demi tingkatan mengikut jumlah bacaan Quran dia. Berapa banyak dia baca, dia akan naik. Oh, 3 juzuk. Okey. Tingkat 3 cukup lah. Hafal 3 juzuk, tingkat 3 lah. Hafal 5 juzuk, okey, naik lagi. Dia akan mengikut tingkatan berapa banyak yang kita baca. Tak rugi orang baca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran dia tak nyanyuk. Orang yang menghafal, yang membaca Al-Quran dalam hidup, yang mengamalkan Al-Quran, sentiasa melazimi membaca Al-Quran ini, tua nanti dia tak nyanyuk. Tua nanti dia tak nyanyuk. Saya dah jumpa 2-3 orang macam tu lah. Banyak dah saya jumpa. Dia tak nyanyuk. Umur 90, 95 apa semua, dia cakap yang baik, buat kerja buat yang baik. Dia takkan buat benda pelik-pelik. Ni orang yang tak tinggal Quran. Quran masih hidup. Quran masih hidup dah jaga dia. Masih hidup lagi Quran dah jaga akal dia supaya tak nyanyuk. Masih hidup lagi Quran dah jaga tingkah laku dia supaya tak buat benda pelik-pelik. Sebab dia istiqamah dengan membaca Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua istiqamah insyaAllah. InsyaAllah. Okey, itu sahaja malam ini, dan banyak lagi yang kita nak bincangkan tak sempat malam ini, dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sebutkan tentang hadis tadi, tuhur syatrul iman, salatul nur dan sebagainya, mudah-mudahan sama-sama kita ambil manfaat. Hadis yang kita baca untuk nak amal. Paling tidak kita baca satu hadis yang panjang-panjang pun, beberapa perenggan, beberapa kerat yang kita dapat ingat pun, cukuplah kita bawa balik amal. Bawa balik kita dah amal. Bau ada kesan, bau ada nilai yang kita duduk 1 jam, 45 minit, setengah jam dalam kuliah ni, kita balik ada benda yang kita bawa balik. Quran itu hujah, mesti diamalkan. Solat itu cahaya bagi hati, cahaya dalam kubur. Balik kita nak amalkan, nak jaga. Azam, letakkan niat dalam diri kita, azam nak jaga solat. Kalau boleh jangan tinggal solat, apa keadaan sekalipun. Baik musafir, kita jaga solat. Dalam jam ke apa ke, kalau boleh berhenti R&R ni nak balik kampung ni, berhenti sembahyang. Bila dah sakit tak larat pun usahakan untuk solat. Kita dah cerita dah banyak kali kan. Tak boleh diri baring, duduk tak boleh duduk baring dan sebagainya. Solat cara orang sakit dan sebagainya. Jaga solat tuan-tuan. Dia cahaya untuk kita dalam kubur nanti insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzu billahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na mimma 'allamtana wa zidna 'ilman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.